Bertemu kembali dalam Malaysia memilih dan berbaki kurang 48 jam lagi sebelum penentuan pilihan raya umum PRU ke-15 ini. Tumpuan kami terarah kepada kedudukan gabungan parti utama dalam pecutan terakhir kurang 48 jam ini. Saya nak terus saja bersama dengan penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad yang bersedia di talian ketika ini. Prof, tentunya setiap penganalisis politik sekarang ini sedang mencongak angka-angka dan sedang menilai pencapaian dan sejauh mana calon-calon dan parti-parti ini telah menggerakkan kempen mereka dalam tempoh kira-kira 2 minggu ini. Pertama sekali, Prof, saya nak bertanya mengenai dengan salah satu kerusi tumpuan di Lembah Kelang ini. Saya nak lihat kepada kerusi Sungai Buloh yang mungkin kita boleh lihat sebagai satu kerusi kelabu. Kalau kita lihat tentunya tumpuan terarah kepada dua calon selain daripada calon-calon lain, tetapi tumpuan sekarang ini terarah kepada dua calon, Barisan Nasional Khairi Jamaluddin dan dari PH R. Ramanan yang akan pertahankan kerusi PH di Sungai Buloh ini. Bagi Prof, bagaimana Prof melihat secara keseluruhan kerusi Sungai Buloh P107 ini, Prof? Memang kalau kita lihat berdasarkan kepada trend sebelum ini, PH mempunyai peluang yang cerah untuk menang kerana majoriti undi yang calon PH dapat sebelum ini adalah 24,000 lebih. Jadi ini menunjukkan satu jumlah yang besar. Namun apabila nama Khairi Jamaluddin telah dicadangkan untuk bertanding di kawasan ini, maka percaturan itu telah pun berubah dan kita dapati bahawa walaupun kawasan itu dianggap sebagai satu kawasan yang sukar untuk BN menangi berdasarkan kepada prestasi sebelum ini, namun kekuatan personaliti KJ itu sebenarnya mampu untuk memberikan kelebihan kepada beliau. Namun saya melihat keadaan pada ketika ini sebenarnya belum lagi memberikan satu keputusan yang menyebelahi mana-mana pihak. Maknanya PH juga mempunyai peluang, KJ juga mempunyai peluang. Cuma sejauh mana pengundi-pengundi terutamanya kalau kita lihat pengundi Melayu sudah pastilah akan menentukan sejauh mana KJ boleh memenangi kerusi di kawasan tersebut. Kerana kita dapati bahawa kalau kawasan ini basically ada di kalangan urban Malays, yang mana kecenderungan urban Malays ini kebanyakannya lebih terarah kepada PH sebelum ini. Tapi kalau kita melihat kepada pengalaman-pengalaman dan juga komen-komen dari kalangan pengundi-pengundi urban Malay sebelum ini, maka mungkin dengan prestasi cemerlang yang ditunjukkan oleh KJ sebagai Menteri Kesihatan terutamanya dan juga ketokohan beliau sendiri sebagai seorang pemimpin yang berani, yang lantang, yang juga tidak terpalit dengan apa-apa isu dan kontroversi, maka mungkin itu adalah satu formula yang juga boleh menarik pengundi-pengundi bukan saja pengundi Melayu, bahkan juga pengundi bukan Melayu, yang mana kita tahu juga dengan ketegasan, keberanian beliau menyatakan pendirian beliau terutamanya menyanggah pandangan dan pendirian Presiden UMNO sendiri, maka juga mungkin itu satu kriteria yang sangat dikehendaki juga oleh pengundi-pengundi, kerana pengundi mahukan seorang yang boleh bersuara, seorang yang boleh membawa perubahan di kawasan mereka, dan yang lebih penting seorang yang mempunyai integriti, mempunyai rekod yang bersih dan tidak mempunyai apa-apa isu di belakang. Jadi bagi saya ini kriteria utama yang bukan saja di Sungai Buloh, bahkan di seluruh negara. Jadi jika ini adalah satu ciri yang ada pada KJ, saya merasakan mungkin beliau mempunyai kelebihan. Dan kalau kita lihat kepada tokoh yang bertanding juga, PH misalnya, beliau bukanlah satu nama besar di kawasan tersebut. Jadi mungkin beliau agak sukar walaupun mungkin PH telah menang dengan majoriti yang besar. Namun berdasarkan kepada prestasi pada ketika ini dan berdasarkan kepada kecenderungan pengundi pada ketika ini yang lebih melihat kepada keupayaan seseorang calon, maka sudah tentulah juga agak sukar untuk calon PH untuk mendapatkan sokongan. Ya, Prof, itu di Sungai Buloh, tapi bagaimana pula di kerusi P063 Tambun yang kita tahu tumpuannya terarah kepada calon Perdana Menteri PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pertembungannya dengan calon Perikatan Nasional Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun PEJA. Bagaimana pula Prof menilai pertembungan di kerusi Tambun ini? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang akan berlaku di Tambun ini, sama juga sebenarnya satu senario yang pernah berlaku pada PRU yang ke-14 sebelum ini, di mana apabila berlakunya pertembungan tiga parti yang besar,
maka undi Melayu akan berpecah dan sokongan pengundi bukan Melayu akan memihak kepada Pakatan Harapan. Jadi ini adalah kecenderungan pengundi sebelum ini. Dan saya juga melihat fenomena yang sama juga di Tambun, di mana Barisan Nasional akan melawan Perikatan Nasional yang diwakili oleh Bersatu dan juga kemudian PH. Kita tahu bahawa di Tambun memang ada pengundi tetap PAS. Jadi Bersatu mungkin lebih mengharapkan kepada sokongan pengundi PAS saja. Tetapi pengundi PAS adalah tidak banyak. Dalam saya melihat dan menganalisa trend pada PRU yang lain, pengundi PAS sebenarnya hanya lebih kurang dalam 13 ke 17 ribu sahaja. Jadi itu adalah satu jumlah yang bukanlah besar untuk memenangi pilihan raya kali ini. Jadi saya lebih merasakan bahawa persaingan akan berlaku di antara calon BN dan juga calon PH. Dan jika sekiranya kita melihat pada trend pengundi bukan Melayu, yang mana kita tahu di Tambun pengundi bukan Melayu lebih kurang 28 hingga 30%, dan jika sekiranya majoriti pengundi bukan Melayu akan menyokong calon Pakatan Harapan iaitu Anwar Ibrahim, maka kemungkinan untuk calon Pakatan Harapan menang itu adalah sangat tinggi. Ini berdasarkan kepada pola pengundian kalau kita analisa sebelum ini. Jadi saya melihat, tetapi untuk nak menyatakan bahawa calon PH akan menang mudah juga belum tentu, kerana saingan juga pasti akan diberikan oleh calon Barisan Nasional di sana, kerana sokongan pengundi-pengundi Barisan Nasional sebelum ini adalah dalam lingkungan 30 lebih ribu juga berdasarkan kepada trend sebelum-sebelum ini. Jadi sudah tentulah 30 ribu lebih pengundi tetap Barisan Nasional akan juga memberikan satu cabaran juga kepada pengundi, terutama kepada calon PH yang bukan saja perlu mendapatkan sokongan daripada pengundi Melayu, yang kita tahu sudah pastilah pengundi-pengundi daripada PAS akan memilih PN, tetapi sebahagian daripada pengundi Melayu akan memilih di antara BN dan juga PH. Jadi jika sekiranya trend PH itu bergantung kepada undi bukan Melayu, saya merasakan bahawa mungkin peluang calon PH itu untuk menang adalah lebih baik sedikit berbanding dengan calon Barisan Nasional. Okey, baik. Terima kasih, banyak lagi yang saya nak tanya, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik, untuk analisis itu dengan berbaki kurang 48 jam ini. Di manakah Prof menilai kempen yang telah digerakkan dalam tempoh 2 minggu ini, dan apa kemungkinannya untuk gabungan-gabungan parti menghasilkan keputusan yang mereka ingin lihat pada PRU 15 pada 19 November ini. Dan sebelum kita berakhir, jangan lupa untuk sertai PRU Trivia di Facebook Live Astro Awani setiap hari hingga 18 November 2022 pada jam 9 malam. Jawab soalan mudah dan anda berpeluang untuk memenangi pakej langganan percuma selama 24 bulan Wi-Fi kencang dari Astro Fiber. Dapatkan Wi-Fi kencang 50 Mbps paling jimat hanya RM99 sebulan. Layari saja astrofiber.com.my. Baik, itu saja untuk Malaysia Memilih Jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.